berbincang dengan pihak bank, the right person, untuk dapatkan satu pengurangan yang begitu besar, membentuk melepaskan beban tersebut. Saya nampak Cik Iskandar, mungkin proses Muflin ni, Cik Tuan Haji Roslan memang berpengalaman dalam tu. Mungkin proses nak membebaskan diri daripada Muflin ni agak susah atau macam mana? Dia susah bagi orang yang tidak tahu prosesnya. Dia benda ni sesuatu yang rumit dan orang kata leceh lah sebenarnya. Sebab tu orang tak nak ambil tahu dan biar saja, tak apalah, muflis lah. Okey, tapi kami mengambil inisiatif untuk mengkaji sistem yang sudah ada. Okey, kita kaji pula sejarah customer dan kita fikirkan penyelesaian yang out of the box, yang bukannya satu yang orang cakap jalan penyelesaian yang biasa-biasa. Kita buat sesuatu yang lebih biasa. Okey, jadi bila orang mengalami masalah bankruptsi, mereka bertanya kononnya pada pihak bank ataupun pihak-pihak lain, dan mereka akan cakap, oh, memang tak ada jalan keluar melainkan kau bayar. Betul. Tetapi sebenarnya sebelum tahap bayar tu masih boleh berbincang. Itulah yang kami ambil inisiatif. Biarlah kami ambil pening kepala customer ni dan kami berurusan. Tapi dengan syarat, biarlah informasinya semua tepat. Biar berurusan dengan kami tu biarnya tulus, ikhlas dan sabar. Baik, seperkara yang kita lihat Tuan Haji, kadang-kadang macam pihak MPL dah berusaha keras, dah pergi negotiate dengan bank, bincang dengan bank dan dapat keputusan, contohnya daripada 49,000 dah turun 7,000 umpamanya untuk bayar. Tapi masih ada juga klien ataupun yang berurusan dengan Tuan Haji tu yang masih lagi tak bayar jugalah. Bermakna kata yang 7,000 tu ke bank. Balok lihat dia begini je Dalan. Selalu saya akan tanya klien, okey ke dengan 7,000? Selalunya kata, bang, alhamdulillah bang, 7,000 ni okey. Tetapi boleh tak minta jasa baik bank bayarlah 5 kali bang? Oh, dia boleh lagi ya? Boleh lagi. Boleh je Dalan. Bank ni sebenarnya dia fleksibel. Saya ingat bank kejam. Oh, dia fleksibel juga. Saya tak boleh nak cakap itu. Actually saya anggap kan, tapi you have to go to the right person. Orang yang berkemampuan untuk memberi keputusan. Ini penting. Kalau kita pergi jumpa kaunter biasa, payah. Dia tak boleh. Dia not the decision maker. Kita pergi proper approach, proper person, insya-Allah ada jalan keluar dia. Dan lelongan harta umpamanya macam rumah yang contoh dipindah tangan, mortgage dan sebagainya, apakah dia mengambil masa yang panjang juga untuk pihak bank lelong, atau ada proses-proses sebelum mengisahkan muflis ataupun dilelong ni? Mungkin ada proses tersendiri. Memang ada proses. Sebenarnya orang ingat bila tak bayar tu terus lelong. Bukan macam tu. Sebenarnya sebagai contoh diberi peluang sampai 90 hari untuk bayar. Selepas 90 hari baru keluar surat letter of demand. Sampai 120 hari. Kemudian bagi lagi peluang sampai 180 hari. Tak bayar juga. Baru bank akan setkan tarikh lelongan semua. Dah set tarikh tu, tarikh bukannya hari ni set besok lelong. Mungkin 3-4 bulan. Jadi tempoh tu panjang. Tetapi masalahnya pelanggan yang dah ketakutan ni tak nak buka mulut langsung. Sebab ialah macam Cik Dara yang kata bank ni kejam. Tapi sebenarnya anggapan bukan. Saya lah kan? Tapi bukan. Sebenarnya tak kejam. Mereka jumpa orang yang tidak boleh buat keputusan. Jadi sebab tu responnya tidak begitu memberangsangkan. Jadi kami ni, pengalaman kami lebih. Jadi kami tahu dengan siapa perlu berurusan dan bagaimana caranya. Setengah orang pergi ke bank bawa ILO je. Kami lain. Kerja kami kadang-kadang orang tengok dah macam lawyer pun ada. Kita kaji dan saya nak tanya pasal bayang-bayang dan sebagainya selepas ni kerana ada pemanggil daripada Kedah. Hello. Assalamualaikum Cik Azli. Waalaikumsalam. Ini saya nak nombor telefon dia awak, macam mana nak kontak dia awak? Ini nanti kita akan sebut. Tunggu sampai habis lah kita. Okay. Ada masalah juga ke? Kalau dah telefon ni saya ada ni. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Cik Azli ya. Itu tadi respon. Jadi sebenarnya terima kasih Cik Azli. Orang yang macam ni yang kita harus ambil kira
keadaannya, dan jangan malu dan jangan segan. Kalau kita nak pergi berubat dengan doktor, kita kena cerita kudis kita kat mana baru doktor boleh berubat. Kalau tidak, dia tak boleh berubat. Kalau you sorok di bawah kasut, adalah kudis, tapi tak cerita kat mana, doktor tu puas nak buka kasut, rupanya di tapak kaki. Jadi susahlah. Baik, Tuan Haji, saya sebenarnya melihat bahawa ini satu permasalahan yang telah menjadi masalah besar, dan mungkin kadang-kadang kita kena terima hakikat bahawa yang nak selesai masalah tu dia memang ada niat, tetapi apabila fikir soal cost to cost ni, termasuk juga mungkin MPL kenakan kos. Jadi kos yang bentuk macam mana kalau nak dapat khidmat ni? Dia begini kos ni Cik Dahlan memang ada. Tetapi kami ni melihat keadaan dulu. Kalau dia nak kami pergi ke pihak, contoh menghentikan tindakan di mahkamah, even dia pergi jumpa peguam pun dia kena ada. Initial payment sedikit tetap kena ada. Kami nak kena bayar parking, betul, duit minyak, masa kita rushing. Contoh kena mahkamah kat Seremban, kita nak dia wakilkan kami. Kami kena hentikan tindakan tu atas rayuan dia, bagaimana sebab dia tak dapat hadir. Saya bantu dia. Mungkin dia sakit, tak dapat hadir kan, bagaimana nak hadir kalau dia sakit? Mesti ada kos. Tapi bukan membebankan. Bagi saya senang aja. Kalau orang yang datang tu, sama Allah yang datang ni, memang dia dalam keadaan susah. Dia kata, bang, ini je yang saya mampu, bang. Alhamdulillah. Memang kalau ada rezeki banyak itu, kita. Yang pentingnya, setelah dia selesai, dia bayarlah ikut kemampuan. Beransur-ansur pun tak masalah. Nawai itu kita nak membantu kan. So, bagaimana kalau kita nak menekan orang? Kita di rakyat Malaysia ni kan, kalau boleh kita bantu semua orang yang dalam masalah. Tetapi mereka juga harus jujur. Setelah kita bantu, jangan lupa bayarlah sedikit demi sedikit. Bukan beban. Malah beban yang mereka tanggung tu lebih besar dibandingkan yang dibayar kami. Terlalu kecil. Begitu. Dia ada mengikut jumlah atau macam mana, Tuan Haji? Kalau dari segi, contohnya saya khidmat untuk orang kata mengeluarkan nama saya daripada senarai hitam kan. Mungkin itu ada juga kosnya. Berbeza dengan apabila seorang lagi masuk untuk bebaskan daripada muflis. Mungkin dua kes yang berbeza kan. Jadi mungkin ada kosnya juga berbeza atau macam mana? Okey, kita ambil kes muflis dulu. Okey, kita ambil kes muflis dulu, yang mana saya kena tahu dulu harta-harta beliau. Jumlah tindakan yang dimufliskan tersebut daripada asal sampai dia dimufliskan, berapa jumlah. Dan orang seperti ini selalunya saya berbincang. Saya bagi tahu, saya akan ambil a bit of payment first. Mungkin 500, mungkin 1000. Tengok jauh distance dia. Kalau dekat, ambil kecil pun tak ada masalah. Yang pentingnya, setelah dihentikan, bagaimana saya pergi ke bank, ambil pergi ke insolvensi. Ni kes bankrupt berbincang dengan insolvensi. Insolvensi selalunya akan beritahu saya, pergi ke bank. You need go to the bank, pergi dapat paling rendah berapa. Baru you datang bayar kat kami. Begitu. Jadi setelah itu, jalan keluarnya, saya selalu nasihat pada klien saya, apa yang you ada. Contoh you ada harta. Harta ni bagaimana kita boleh refinance balik atas keluarga mereka. Ataupun dia kata, bang, saya dah tak nak harta ni bang, bagaimana kalau abang tolong jualkan. Saya tolong urus jualan dia. Begitu. Tetapi kan dah dapat satu bank dah benar, insolvensi, saya dah pergi bank kan, bank dah bagi satu amount yang kecil kan. Dan dengan pihak insolvensi pun saya mampu untuk tolong advance kan dia. Tapi tengok jumlah lah, jangan terlalu besar. Terlalu besar kita pun saya pun tak mampu lah. Kalau kecil-kecil, insya-Allah. Yang kedua pasal blacklist ataupun di senarai hitam kan tadi. Kos yang macam mana? Okey, senarai hitam walau kau nak keluar pun harus ada tindakan dulu. Harus ada tindakan. Kita tengok contoh, dah kena kes kereta lah, kita ambil kereta atau credit card ni, sama je lebih kurang. Kita nak tahu dah lelong ke belum harta tu. Contoh dah lelong, dulu dia beli berapa loan dia, saya nak tahu loan dia, dan masa lelong berapa, dan sejarah dia pula pembayaran balik dia dah berapa banyak dia bayar. Ni saya kena tahu semua ni. Ini penting. Okey. Setelah saya tahu semua ni, baru saya tunjukkan jalan keluar dia apa. Dan baru saya bagi tahu jumlah yang perlu dibayar. Semua kes berbeza, Cik Dahlan, tak sama. Baik, Cik Iskandar, kalau nak berhubung dengan pihak NPL ni, apa telefon atau website yang perlu masuk seperti Cik Azri tanya tadi? Cik Azri, tulis sekarang. Bukan Cik Azri saja, ramai lagi tulis. Okey. Kami buat masa ni masih lagi beroperasi di Bandar Baru Ampang. So kalau nak berhubung dengan kami,
Ada beberapa cara. Satu, boleh menghubungi nombor telefon pejabat. Boleh sebut lah. Itu 03 4296 5788. 42 96 5788. Okey. Kita ada beberapa line, tapi 5788 tu hunting lah. Okey, selain daripada tu sekarang ni dunia bergerak semakin moden. Jadi kegilaan sekarang ni ialah Facebook pun ada. Facebook pun ada. Jadi kami dah set up satu page di dalam Facebook di bawah nama NPL Risk Management and Services. Okey, type saja di bahagian search tu. InsyaAllah jumpa. Dan saya yang manage dengan beberapa orang rakan. Kita sekiranya ada persoalan, just post kat situ, kita akan berikan penyelesaian yang boleh lah. Sekiranya penyelesaian itu agak kompleks, mungkin kita boleh aturkan untuk mereka datang ataupun kami pergi berjumpa. Kalau di luar pada Kuala Lumpur, ada ke cawangan ataupun macam kena di Bandar Baru Ampang juga? Tidak. Sebab apa? Selain daripada itu, saya rasa nanti Tuan Haji pun akan berkongsi. Kita bercadang untuk adakan presence kami di seluruh Malaysia. Okey, kita pernah juga ada orang yang telefon daripada selatan, di Johor dan sebagainya. Kami jumpa kalau betul-betul kes tu memang bunyinya kritikal sangat. Turun daripada Kuala Lumpur ke sana. InsyaAllah, sebab saya sendiri orang Johor. Yalah, jadi boleh lah, tak ada masalah. Tapi kena kos kenderaan sikit lah. Itu kos tu pada permulaannya tidaklah berpada-pada lah. Okey, terima kasih. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita ada lebih kurang 6 ataupun 7 minit. Kita akan berbincang tentang muflis dan lelongan harta ni, kerana banyak pelajaran yang saya dapat. Kerana saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh NPL ni sebenarnya membawa manfaat yang amat besar kepada kita, terutamanya kepada mereka-mereka yang berpenyakit muflis ataupun